definisikan oleh Nabi SAW. Jadi saya sebut lagi, macam kata arak, tiger, kasbek tu, mungkin di kalangan kita tak ada yang buat macam tu. Tapi bila main dengan ketum, bila main dengan ganja, bila main dengan dadah, semua tu termasuk ramai. Sebab tu kita tengok pasal apa bab arak ni tuan-tuan, dia panjang lebar perbincangan dia. Tuan-tuan tengok sendiri, memang banyak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda tu dia sentiasa ada. Dan arak ni bukan benda baru. Sebelum Nabi SAW lagi pun dah ada arak. Dan istimewanya arak ni, sampaikan Allah Ta'ala buat satu sungai di syurga daripada arak. Dengan syarat orang yang akan dapat syurga arak itu mereka yang sewaktu hidup tak minum arak di muka bumi Allah. Jadi sama-sama kalau kita tahulah tuan-tuan, siapa-siapa kalau diri kita, kita taubat mohon ampun kepada Allah. Kok ada adik-beradik kita, kawan-kawan, jiran-jiran, kenalan kita yang buat benda ni, dia tak minum arak tapi dia minum ketum, tapi dia ambil ganja dan sebagainya, kita kena pergi hamak kat dia sebagai tanda satu dakwah dan juga tanda kita sayang kat dia tuan-tuan. Habis tak ada, maklum sekali sudah. Ulama kata kalau hang mati dalam keadaan macam ni, kami tak pergi semayang ke hang, kami tak pergi semayang hang. Nabi sebut, sahabat-sahabat Nabi sebut, dosa hang buat ni sama dengan syirik kepada Allah. Ulama bagi tahu dalam kitab, hang buat benda ni hang seolah-olah hang seumpama menyembah berhala, hang syirik kepada Allah. Kita bagi tahu kat dia, kalau dia nak berubah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat dia dan kita semua. Allah pelihara iman kita. Kalau dia tak mau juga tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita dah bagi tahu apa yang kita tahu daripada ilmu yang kita dapat. Dia tak mau juga, dia dengan Allah. Mudah-mudahan kita takkan disabitkan di akhirat nanti sebagai orang yang tak tegur dah. Sebab tu tuan-tuan saya pun tekan banyak. Sebab bila main bab arak, kita tak mau tengok arak sangat sebenarnya. Sebab masyarakat kita dah ni, dia lebih kepada ketum. Teruk kan? Teruk. Bukan kata ni, saya rasa tuan-tuan pun tahu. Benda yang asal dia harus diubah suai, dia ada tambah tu tambah ni sampai akhirnya menjadi haram. Wallahu'alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita dan keluarga kita pada benda macam ni. InsyaAllah malam ni kita nak ambil pula bab yang baru, iaitulah pada muka surat 89. Dosa yang ke-14 di bawah tajuk berjudi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab arak dengan judi ni kan, Allah Ta'ala datangkan dia dalam keadaan sebelah-sebelah. Berdasarkan ayat daripada surah Al-Ma'idah 90-91. Ayat ni juga menjadi pembukaan pada bab minum arak kita tuan-tuan. Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Maksudnya bahwasanya Allah melarang orang-orang yang beriman daripada meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala dan menenung nasib dengan anak panah, kerana ia adalah sebahagian daripada perbuatan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya. Semoga kamu tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Sesungguhnya syaitan menghendaki manusia bermusuh-musuhan dan berlaku kebencian yang disebabkan arak dan judi, serta ingin melalaikan manusia daripada mengingati Allah dan mengerjakan sembahyang. Maka tidakkah kamu semua mahu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang demikian? Tuan-tuan, ayat ni, ayat 90 Allah bagi peringatan kepada 4 benda supaya kita jauhkan. Khamru, maisir, ansab, azlam. Minum arak, berjudi, menghidangkan korban kepada berhala dan juga menenun nasib. 4 benda ni tuan-tuan. Fajtanibu. Jadi daripada 4 benda ni, ayat yang 91 Allah sebut balik 2 daripada 4. Setan ni dia suka mengajak manusia bermusuhan dengan arak dan judi. Ayat 90 Allah sebut tambahan menghidangkan memberi hidangan kepada berhala dan juga menenun nasib. Pasal apa ayat 91 ni Allah Ta'ala tak sebut 2 tuan-tuan?
Sebab apa? Arak dan judi ni tuan-tuan, dia boleh berlaku kepada orang yang beriman. Walaupun dia menyembah Allah, dia boleh buat arak dan judi ni tuan-tuan. Akan tetapi orang yang menyembah Allah, dia takkan memberi hidangan kepada berhala. Sebab orang yang buat benda tu tuan-tuan, orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah yang kata memberi hidangan ni sama ada dalam bentuk binatang. Biasanya orang sembelih binatang. Ada juga tuan-tuan fahaman yang memberi buah. Pisang, oren, letak kat depa punya tokong. Kan? Saya dulu kecil-kecil duk buat perangai dalam tu, tengok elok ya, ranum elok, pisang dia, oren dia, kita tengah lapang tuan. Kita siap pikat depa ni apalah bagi kat dia busuk tu, kita pula ambil tolong makan tuan. Niat kita tak mau membazir. Tapi benda tu haram lah. Kan? Dia nak kata macam apa-apa saja yang dalam maksud memberi makan kepada sembahan dan juga menenun nasib. Menenun nasib ni pun tuan-tuan biasanya ada juga orang beriman buat, tapi tak sebanyak minum arak dengan judi. Sebab tu syaitan fokus daripada 4 ni, syaitan suka fokus 2 yang pertama, arak dan judi. Sebab benda tu boleh memporak-perandakan. Kalau tuan-tuan mesti ingat, kita tengok dalam bab arak itu satu hadis yang Nabi sebut. Nabi gelarkan arak itu sebagai ummul khaba'is, ibu kepala segala kejahatan. Dan partner baik arak ni adalah judi. Sebab benda ni tuan-tuan dah dosa besar. Kalau kita buat dia boleh bawa kepada dosa-dosa yang lain yang merengkeh. Contoh judi, dalam keadaan bila berjudi dah dosa, kemudian dia kalah dan sebagainya, dia nak duit untuk berjudi lagi, dia balik, dia pukul isteri, dia pukul anak, dia ambil barang-barang. Dengan berjudi dia sanggup mencuri, dengan berjudi dia sanggup membunuh. Kesan judi sama macam kesan arak, cuma beza dia, arak ni dilakukan dalam keadaan tidak sedap, sedangkan judi itu dilakukan dalam keadaan sedap. Sebab tu kita tengok pasal apa ayat 90 Allah bagi 4 benda, ayat 91 Allah sebut 2 balik. Mana pergi lagi 2? Sebab 2 yang pertama itu lebih bahaya dan lebih mudah dilakukan daripada 2 yang kedua. Faham tuan? Okey, baik. Jadi sebelum nak pergi lebih lanjut tuan, saja nak ambil sikitlah biar kita faham beberapa fakta tentang judi tuan-tuan. Yang disebutkan judi ialah permainan yang melibatkan pertaruhan harta atau pertaruhan nilai. Dalam perjudian, pihak yang kalah dalam permainan harus membayar sejumlah nilai kepada pihak yang menang. Biasanya ia menghabiskan tempoh masa yang singkat untuk mendapatkan hasil keputusan, sama ada menang atau kalah. Jadi judi ni kita faham dah tuan-tuan. Dalam keadaan kita mempertaruhkan sesuatu benda yang berharga dan bernilai atas satu keputusan yang kita sepakati, sama ada kita menang atau kita kalah. Judi ni bersifat 50-50. Kita tak tahu kita akan menang ataupun kita akan kalah. Biasanya kalau judi orang nak buat ni tuan-tuan, judi apa tuan-tuan? Antara jenis-jenis judi, sabung ayam kan, ataupun teka perlawanan. Ni A lawan B, agak siapa menang, jom kita tak 100. Yang tu kira judi yang ringan. Walaupun ringan, ia tetap judi. Dan kadang-kadang judi ni tuan-tuan, yang saya duk buat sewaktu kecil-kecil lah ni baru faham kata benda tu judi. Duk pi kedai ni tuan-tuan, dia ada yang macam tikamu. Bayar satu sekupang, kita cabut, tengok terima kasih. Bayar sekupang lagi, terima kasih. Bayar sekupang, oh dapat pistol. Tu dia bubuh banyak yang gambar dari India lah, apalah, saya ingat tuan. Itu judi tuan. Ulama bagi tahu juga. Lah ni duk ada depan kedai-kedai, banyak dia ada yang buh telur. Buh 5 kupang, buh 2 kupang, pusing-pusing. Dia bubuh dalam tu gambar macam-macam tuan. Budak-budak tengok tertarik. Toslight lah yang tu lah. Sagi keluar mai getah rambut, keluar mai cincin plastik. Ada tak benda yang dibuh dalam gambar tu? Ada, tapi tak banyak. Bermakna kita meletakkan satu nilai untuk dapatkan benda tersebut. Ataupun lah ni mesin yang dia buh nak batung oh. Buh RM1 sehari, turun tangkap jatuh. Itu judi. Cuma zaman sekarang tuan-tuan, orang dah tak judi lah sangat macam mana judi dulu. Dulu dengan dontruk lah apalah. Kalau lah ni orang pergi kasino, alhamdulillah kita tak pergi. Ataupun paling latest, judi online lah. Dulu ada game kuda. Lah ni kuda tu pun dah jadi online dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dengan orang kaki judi ni tuan-tuan, Allahu Akbar, tak lari pergi mana tuan. Dan antara judi yang paling banyak merugikan orang ialah ekor. Pak number, magnum, apa-apa dah macai lah, apa semua tu lah. Itu semua termasuk dalam jenis-jenis perjudian.
Maksudnya kita menghabiskan harta kita semata-mata untuk mengharapkan satu kekayaan yang segera. Itu disebut sebagai judi. Tak boleh tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan kita, okey, saya dengan Abang Faizul, okey, bet bola, saya kalah. Lalu saya kata, abang ni sebab saya kalah, tapi saya tak anggap ni judi lah, saya saja hadiah kat abang. Boleh tak saya tukar pay lagu tu? Tak boleh, sebab dia dah ada perjanjian asal berdasarkan perlawanan tadi. Walaupun saya ubah niat, bang yang ni walaupun saya kalah, saya kena biarkan, tapi ni saya biar, saya ingat saya nak sedekah lah, saya nak hadiah. Tak boleh. Kalau saya nak bagi, saya mesti bagi tanpa saya buat apa-apa syarat. Bila dah ada syarat, dah terikat, maka benda tersebut akan dikira sebagai judi. Ambil. Okey? Jadi boleh faham tuan-tuan? Tu antara apa pengenalan asas kita tentang perjudian. Baik tuan-tuan. Kesan perjudian. Orang yang berjudi ni tuan-tuan, kalau kita tengok, pertama dia akan berlaku masalah kepada pemikiran. Apa masalah dia tuan-tuan? Fokus terhadap pemikiran hanyalah ditumpukan kepada perjudian semata-mata sehingga mengabaikan benda lain. Orang yang berjudi abaikan keluarga, abai isteri, abai anak-anak. Orang yang berjudi abaikan pekerjaan, abaikan masyarakat, abaikan kehidupan seharian dia. Ya, dia duk kira dia nak dapatkan keuntungan. Dan sekarang ni tuan-tuan, ramai juga yang terlibat sekarang ni bila dia main dengan PKP, dengan duit tak ada, masalah kerja mempayah, ramai orang duk main forex. Tuan-tuan, forex ni terang-terang dikatakan sebagai perjudian. Sebab kita tak tahu untung kita, kita tak tahu rugi kita. Tambah-tambah pula yang duk main jenis luar negara ni, yang duk main jenis emas lah, apalah, yang kita tak tahu bagaimana tahap syariah dia, kepatuhan dia, bagaimana wang tersebut dilaburkan dan sebagainya. Kita kalau ada buat benda-benda macam ni tuan-tuan, fikir balik, kalau boleh berhenti, berhentilah. Sebab benda ni tak bawa kebaikan. Sebab di sana dia datang daripada sumber yang syubhah. Kita Islam ni bukan sekadar kata haram saja elok, kalau boleh hak syubhah pun kita elok. Yang kita ragu-ragu boleh tak boleh pun, bila dia main ragu-ragu tuan-tuan, maka kita kena ambil yang kedah. Jangan semata-mata kita duk kira nak buat asalkan kita dapat duit tuan-tuan. Kemudian kesan yang lain ke atas kehidupan tuan-tuan. Bagaimana judi itu menyebabkan berpecahnya institusi kekeluargaan. Boleh berlaku perceraian, boleh berlaku pengabaian terhadap anak-anak dan isteri serta tanggungan kita. Dan dengan perjudian juga boleh menyebabkan kita bergaduh dalam masyarakat, bergaduh dengan jiran-jiran, kita buat benda yang tak baik, pukul dia, curi barang dia dan sebagainya. Makna kata tuan-tuan, pada judi dan arak itu memang tidak ada kebaikan, kalaupun ada hanya sedikit. Sebab kita balik ayat pertama yang Allah Ta'ala turun tentang nak haramkan arak dan judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabir. Katakan pada keduanya dia ada keburukan yang besar. Wa manafi'u linnas, dan dia mungkin ada manfaat pada manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi keburukan dia lebih besar daripada manfaat dia. Apa manfaat judi tuan-tuan? Manfaat judi bila kita menang, manfaat. Tunggu menang baru manfaat. Selain pada tu tak ada manfaat. Dan biasanya orang nak judi tuan-tuan, ada orang yang akhir hayat dia sepanjang hidup main judi, tak menang-menang. Kalau menang pun hak sagu hati, hak kecil-kecil je. Hak nak kata jackpot, hak nak kata yang mana special prize ke apa ke, bohong kan tuan ni. Depa kalau bagi semua orang menang tu, depa tutup kedai tuan ni, tukar-tukar judi ni. Depa pun pandai tok Sebab tu tuan-tuan, Allah dah habaq dah kat kita. Arak judi dia mungkin ada manfaat, tapi terlalu kecil dan sedikit. Akan tetapi kesan dan keburukan dia terlalu besar. Sebab tu kita diminta untuk dijauhkan daripada arak dan judi. Baik tuan-tuan, kita balik pada kitab kita. Terdapat pelbagai bentuk permainan judi. Di antaranya dam atau catur, batu permata cincin, dadu, buah kenari, telur, batu kerikil dan sebagainya. Kesemua ini termasuk dalam pemerolehan harta secara batil yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebut tadi lah, ada macam-macam tuan-tuan cara nak judi. Sampai tahap game bola pun boleh jadi judi. Tambah kita tengok orang putih tuan-tuan, duk pergi tengok game baseball ni. Baseball, dia ni baru nak pukul,
Okey, kita tengok home run. Mana ada home run? Tak ada home run. Okey. Tengah nak pukul itu dah letak lagi duit kan. Mau tak home run, aku dah kata dah tak home run dapat duit. Itu judi. Jadi kita clear bab tu. Kita faham bagaimana yang dikatakan benda itu akan menjadi perjudian. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Allah tegah siap-siap tuan-tuan, jangan makan harta orang-orang yang lain secara salah. Pastikan sumber rezeki kita daripada sumber yang halal. Kita tak aniaya orang, kita tak menyusahkan orang, kita tak ambil hak orang. Apa yang kita dapat daripada gaji kita, daripada imbuhan kita, semuanya daripada hasil usaha kita yang halal. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam Allah tak minta kita cari rezeki yang halal semata-mata, tapi Allah juga berkehendakkan kita cari rezeki yang baik. Sebab tu dalam bab rezeki Allah sebut dalam Quran halalan thayyibah. Bukan sekadar halal saja tuan-tuan, tapi Allah nak benda tu benda yang bersih. Bersih daripada rasuah, bersih daripada judi, bersih daripada unsur-unsur syubhat, semua bersih. Maksudnya kita berpuas hati dengan rezeki yang kita dapat, dan dengan rezeki yang berkat itulah kita bagi anak bini kita untuk meneruskan kehidupan. Moga keberkatan tu akan terus mengalir. Dan Allah tegah juga kita tuan-tuan, bila kita ada duit banyak tuan-tuan, kita merasuah kepada hakim-hakim, kepada orang yang berkuasa supaya memberi kemenangan kepada kita, supaya tidak dikira salah di atas perbuatan buruk kita. Saya nak amak tak hati tuan-tuan, tapi kes-kes yang melibatkan VVIP, melibatkan orang-orang ternama ni, kita pun pening tuan-tuan. Kes tu berlaku tapi masuk mahkamah tak bersalah. Saya tak mau nak kata apa, saya tak mau komen sebab saya tak nampak benda tu, saya tak tahu benda tu, dan saya tak kenal tok-tok hakim. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh juga tuan bila duk baca ni. Duk baca Facebook dan sebagainya. Siap orang boleh buat prediction. Dia ni pergi mahkamah ni, dia akan sangkut. Dia akan pergi mahkamah kedua, dia akan sangkut. Dia akan pergi rayuan, dia akan lepas. Tengok-tengok betul tuan. Macam seolah-olah perancangan tu sudah pun berlaku. Benda ni telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang Allah larang kita buat tuan-tuan. Sebab tu pastikan rezeki kita daripada sumber yang halal semata-mata, dan juga sumber yang baik, dari jalan yang elok. Sebab berjudi memang boleh dapat duit, memang boleh kaya, tapi hasil dia hasil yang haram, hasil yang dilaknat, hasil yang akan menumbuhkan benih-benih keburukan daripada daging-daging kita, menyebabkan kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Nabi SAW bersabda, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW, yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memperoleh harta Allah dengan cara yang tidak benar, yakni tidak halal, maka balasannya neraka pada hari kiamat. Tuan-tuan, nak ambil harta haram pun bukan mudah tuan-tuan. Susah juga. Dia perlukan usaha, dia perlukan tempoh dan sebagainya. Sementara yang haram tu pun kita nak kumpul jadi banyak. Bukan semudah tu tuan. Dalam kepayahan kita dilaknat Allah, dan kita akan diberi balasan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang Nabi sebut. Tuan-tuan, biar kita ni hidup sederhana. Kalau susah pun tak apa tuan-tuan, tapi pastikan tidak ada benda-benda yang akan menghalang rahmat Allah turun kepada kita. Kita pernah bicara, kita pernah sembang tuan-tuan bab-bab ini, bagaimana mak ayah kita, tok nenek kita dulu-dulu tuan-tuan, orang duduk kampung ya, kerja bendang, jual kuih, nelayan kan, tapi anak ramai, tak ada masalah pun dari segi nak uruskan keluarga.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab keberkatan daripada usaha yang baik, rezeki yang halal. Masalah kita hari ni, termasuk saya, kita pandang rezeki itu pada nilai. Kita pandang pada nilai. Gaji hang berapa? Gaji 10,000. Banyak duit hang, mesti senang hidup. Kita nampak 10,000 kita rasa besar. Kita tak tahu tanggungan dia macam mana. Kita tak tahu hutang dia macam mana. Kita tak tahu pembelanjaan dia macam mana. Sedangkan kita compare dia dengan kita. Aku baru 5,000, dia 10,000. 5,000 ni dia rasa tak cukup sedia. Dia 10,000 mesti boleh buat macam-macam. Padahal dia tu lebih teruk pembelanjaan dia pada kita. Mungkin pada 10,000 dia yang kita nampak besar dari segi nilai, kecil dari segi barakah dan rahmat Allah. Mungkin gaji kita 2-3 ribu nampak kecil tu tak, tapi keberkatan daripada usaha kita mendapatkan sesuatu yang halal diberkati oleh Allah. Sebab tu kalau kita follow apa yang Allah minta, halal dan thayyiban, Allah akan alirkan keberkatan pada rezeki kita. Keberkatan ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bagi, kita tak perlu risau. Allah Ta'ala akan cukupkan segala keperluan kita. Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita perlukan. Kadang-kadang tuan-tuan, pemberian Allah itu lebih banyak daripada apa yang kita perlukan. Lah ni jarang nak cari orang yang boleh faham konsep rezeki dengan sebenar-benarnya. Termasuk saya tuan-tuan. Walaupun kita faham Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rezeki, rezeki ni Allah punya, kita kena usaha. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita tetap terpesona dengan hasutan syaitan yang mengatakan ini adalah hasil usaha kita. Syaitan pusing supaya kita tak nampak benda ni mai pada Allah, yang akhirnya menyebabkan timbul syak wasangka dan ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma minta satu ya. Kalau hampa nak rezeki hampa elok, hampa cari rezeki yang baik. Hampa cari rezeki yang halal yang memang aku minta benda tu. Hampa buat je benda tu, aku akan alirkan keberkatan pergi kat dia. Sebab tu orang yang kalau kita tengok tak jaga halal haram ni tuan-tuan, keluarga dia tunggang langgang. Selalu bergaduh dengan isteri, anak-anak tak menjadi, anak-anak banyak buat benda-benda yang tak elok, anak-anak tak dengar kata, anak melawan mak ayah. Hidup dalam keadaan kadang-kadang diuji dan diuji, terus diuji, kesakitan, hak tu, hak ni, satu benda mai tuan-tuan. Sebab tu kita kalau kata terlalu banyak sangat ujian tuan-tuan, bagi kita rasa macam pelik tuan-tuan, kita kena muhasabah balik, tengok balik semua aspek. Pertama, aspek ibadat kita, macam mana ibadat kita dengan Allah, solat kita macam mana, okey ke apa semua, solat ahli keluarga kita cantik tak. Kemudian tengok juga sumber rezeki yang mai tu, adakah betul rezeki kita tu halal dan baik, ataupun tercampur di sana ada benda-benda yang diragui halal haram dia. Semua ni boleh membawa kepada kehuru-haraan dalam kehidupan kita di dunia. Dan kalau kita buat lebih kurang tuan-tuan, di akhirat kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat main dengan rezeki tuan. Cukup dengan apa yang kita dapat hari ni. Saya yakin, saya tuan-tuan kita yang ada kat sini, walaupun mungkin kita susah, walaupun mungkin kita kadang-kadang terfikir tak cukup duit dan sebagainya, namun sehingga saat ini kita masih lagi diberikan kecukupan dan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting tuan-tuan, syukur dulu ke Allah. Disebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu berterima kasih atas segala pemberian Allah, akan ditambahkan lagi nikmat oleh Allah kepada kita. Maka start pada hari ini tuan-tuan, pastikan tidak ada apa-apa benda yang boleh mengganggu keberkatan dalam rezeki yang kita dapat. Baik. Menurut Sahih Bukhari yang disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq," atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang berkata kepada saudaranya, marilah kita bertaruh berjudi, maka hendaklah dia bersedekah. Dia tak berjudi lagi pun, tapi dia habaq, oh malam ni ada game simple, jom kita bet, jom. Dia baru habaq macam tu je, Nabi minta supaya dia bersedekah sebagai balasan daripada berjudi yang dia cuba nak buat tu. Tak buat lagi. Kalau dia buat tuan-tuan, maka dia mestilah dihukum dengan hukum ditetapkan oleh syarak. Yang saya nak sebut selalu tuan-tuan, kita khawatir tuan-tuan, di negara kita hukum syarak tak dijalankan, undang-undang Allah tidak diutamakan. Kalau dalam hati kita, dalam kehidupan kita, minta maaf, kehidupan kita melakukan dosa besar, kita taubat ke Allah, tapi dosa besar balik pada definisi dia, ada hukuman dia di dunia.
Tapi hukuman tu kita tak boleh buat, tuan-tuan. Kita takut taubat kita tak diterima oleh Allah. Dosa kita masih belum diampunkan dan akan dikira serta diazab di akhirat. Teruk kita, tuan-tuan. Sedangkan kesalahan yang telah kita buat, kita sedar benda tu salah, kita taubat, kita tak mau buat dah, tuan-tuan. Kita terima hukuman, mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan dosa tu. Allah Ta'ala hapuskan sebab kita dah pun menerima hukuman. Akan tetapi kita tak buat benda tu. Dalam agama ada benda yang kita boleh melawak. Dalam kehidupan ada benda boleh melawak, ada benda kita tak boleh melawak. Bab talak tak boleh melawak. Bab menceritakan tentang akidah tak boleh melawak. Termasuk juga dalam bab kita nak berjudi ni tak boleh melawak. Padahal tak buat pun saja je. Weh, jom back, jom. Macam tu lah, tak buat pun. Saja je, saja. Tak berniat pun. Tengok semua pekat senyap, dia pun nak buat satu cerita. Tapi dalam keadaan ajak orang berjudi, Nabi suruh dia bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu akan menerima ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas niat dia nak berjudi. Banyak lagi benda yang boleh kita cakap, banyak lagi benda yang boleh kita buat. Jangan ambil benda-benda yang macam ni. Baik. Jika hanya sekadar mengajak sahaja tanpa melakukan pertaruhan tersebut, maka wajiblah ia membayar kafarah atau sedekah. Apatah lagi bagi orang yang melakukan. Sebut dia pun melawak ya, tak berniat langsung. Saya kat mulut ya, hati tak ada Boleh terima, tuan? Benda ada kat mulut, tak ada kat hati. Kadang-kadang saya saja memang tak berniat. Kadang-kadang bila benda tak berniat ni macam tak diterima kok. Sebab Nabi sebut hadis sahih, innamal a'malu binniyat. Setiap satu perbuatan itu dia akan datang dengan niat. Bila kita faham hadis ni, tuan-tuan, istilah saja ni tak wujud. Weh, apa ni nak ajak orang judi ni, apa benda ni haram? Dah saja ya. Tak ada, tuan-tuan, saja. Istilah saja tak wujud kalau berdasarkan dengan hadis tadi. Makna kata dia ni sama ada dia sengaja ataupun dia tak tahu benda tu tak boleh. Hak tu saja. Sebab tu Syekh sebut, tuan. Kalau ajak saja tak buat pun kena denda dalam bentuk sedekah. Nabi SAW suruh. Apatah lagi kalau buat. Maka lebih besarlah hukuman yang akan diterima oleh dia di dunia. Kalau tak dilaksanakan hukuman tersebut, satu azab yang hina, besar, sakit menanti dia di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan. Kita ambil sikit lagi pada subtopik khilaf ulama permainan dadu dan catur. Baik. Para ulama berselisih pendapat berkaitan permainan dadu dan catur yang tidak terdapat pertaruhan. Namun mereka bersepakat mengatakan haram permainan menggunakan dadu berikutan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man la'iba bin nardashir faka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin wa damih. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang bermain menggunakan dadu seumpama ia telah mencelup tangannya dalam daging dan darah babi. Serta maksud hadis yang lain, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesiapa yang bermain dadu maka ia telah derhaka pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, permainan yang menggunakan dadu seumpama menyapu minyak babi di tubuh badannya. Baik, tuan-tuan, ni kita cerita bab dadu pula. Ada permainan yang menggunakan dadu tapi tak berjudi. Banyak kan? Damulak tu benda paling famous yang menggunakan dadu. Kalau kasino ni, tuan-tuan, judi dadu ni antara judi yang paling favourite lah. Dia kita pilih nombor apa kita nak apa semua, tak saya dia baling dadu. Cerita Piramlian 1, ehem 3. Cerita apa? Alibaba ke apa ke? 3 ke yang ehem? Tak tahulah, tapi ada satu lah kan. Kira semua tu menggunakan dadu. Dan kalau kita tengok di sini, tuan-tuan, 2 hadis, 1 qaul sahabat yang mengatakan permainan yang menggunakan dadu itu seolah-olah kita bergelumang dengan benda najis. Disebut oleh Nabi dan disebut oleh Ibnu Umar, seolah-olah kita bergelumang dengan najis, mughalazah dengan babi. Hadis yang lain Nabi kata, siapa bermain dengan dadu dia telah mendapat derhaka daripada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul murka kepada dia. Maka tak boleh pun, tuan-tuan. Baik.
Sebahagian besar ulama mengharamkan permainan catur, sama ada yang menggunakan taruhan ataupun tidak. Permainan yang menggunakan taruhan itu adalah terang-terangan menzahirkan ianya judi dan hukumnya haram. Namun ada riwayat Imam Syafi'i, permainan catur dibolehkan sekiranya tidak sampai melalaikan dari melakukan kewajipan dan mengganggu solat pada waktunya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, boleh untuk kita main dengan syarat bila kita main dam tu tuan-tuan, dia tak ganggu pun kita dengan urusan ketuhanan. Dia serupa kita tengok TV ya tuan-tuan. Tengok TV ni harus. Tapi kalau padanya ada benda-benda yang menedahkan aurat dan sebagainya, hukumnya jadi haram. Ataupun kita tengok benda yang harus, contoh nak tengok jejak Rasul, boleh tuan? Boleh tengok jejak Rasul kat TV. Tapi dengan azan tak pergi semayang, sat-sat sikit lagi nak habis. Hak tu jadi haram. Sama juga dengan kita main dam. Ni duduk tengah main ni azan. Ish, nak semayang, jom semayang lu. Sat sikit lagi ni, habis bang, senang. Sat kita boleh buat benda lain pula. Dengan permainan tu menyebabkan dia melengahkan urusan solat dan sebagainya, maka tatkala itu permainan tersebut asal dia harus bertukar menjadi haram. Walaupun sebahagian daripada ulama dia haramkan terus. Tapi kita ni kadang-kadang bila dah boring sangat-sangat tuan-tuan, duk main dam haji lah, satgi duk main dam ulang lah dengan anak-anak. Makna kata, kalau saya kira macam ni lah, ni pandangan saya. Berdasarkan apa yang kita tengok ni tuan-tuan, dam dengan catur kalau boleh untuk tinggal sebab Nabi sebut Nabi tak suka benda ni, dan ulama juga tak suka benda ni. Sebab tuan-tuan, permainan ni permainan yang melarikkan, dia menyebabkan kita drag masa kita. Tambah kalau geng-geng tua tuan-tuan, kalau main dam haji, oh tuan-tuan kau pernah tengok kot tau, mereka boleh main tuan-tuan tak tahu sehari 4-5 kali naik haji. Dia boleh main daripada pagi sampai petang tu. Saya pernah pergi satu tempat besar tuan-tuan, dam haji dia. Kita main biasanya ada 6-7 tapak, ni berpuluh-puluh tapak ni, punya besar. Puas lah kera-kera nak habis tuan-tuan ni. Dia boleh duduk, sehari dia order ayak, sehari dia order ayak, dia tak rasa apa pun tuan-tuan. Semayang ke mana, apa ke mana. Keluarga tak hirau, abaikan apa semua. Sebab tu keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Tapi bukanlah maksud kata kita tak boleh main, boleh. Sebab kalau kita ambil Syekh sebut dalam mazhab kita sendiri, dibolehkan dengan syarat kita tengah main dengan anak-anak azan, kita sendiri jadi orang pertama, dah tinggal sat, dia kita pergi semayang dulu, saya kita main sambung. Kalau macam tu tak ada masalah. Ingat tuan-tuan, dia bukan sekadar dam, apa-apa saja perbuatan yang melalaikan urusan kita dengan Tuhan, ianya jadi haram. Contoh hari cuti duk repair motor, basuh motor ke, basuh kereta ke apa ke, tengah-tengah basuh ni azan, kita teruskan, saya kalau dah berhenti tak main dah, kita pun teruskan. Waktu tu benda tu jadi haram. Sebab tu kita pun kena cerdik tuan, tengok time lah. Dah tahu lohak 1:30, yang pukul 1 tu duk pergi ambil baldi nak basuh kereta, apa siapa nak buat-buatlah 10-11 pagi, kot tak pun sehari pergi semayang lohak lu, habis lohak buat. Pandai pula, lepas lohak tak boleh, rentung lagi, panas, susah apa, start pergi car wash. Jangan kita cari alasan untuk kita nak melengahkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat ditentang oleh agama kita. Sebab ketika mana azan dilaungkan, kita tengok banyak masjid-masjid dia lekat poster kan, tiada panggilan sepenting seruan ilahi. Betul kan? Mana ada panggilan yang lebih mulia daripada panggilan azan, mengajak manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan bahawa sudah datang waktunya kita bertemu dengan Allah. Walaupun dia sebut di sini dam, tapi kita kena highlightkan juga benda-benda yang lain. Benda yang biasa mengganggu kita ni TV je lah. Selalu disebut setan pukul 7 kan. Banyak ustaz-ustaz pun geram dengan tu kan. Drama TV3 orang. Hak tu setan pukul 7 tu teruk kan. Dia betul-betul kacau. Dia pula buah sejam 7 sampai 8. Tak kira lah maghrib awal ke, maghrib lambat ke, benda tu duk ada. Berapa ramai mak-mak kat rumah yang sangkut tuan-tuan solat dah. Semata-mata nak tengok drama tu pula. Drama Melayu ni skrip dia boleh faham kan tuan-tuan. Dia ada satu keluarga kaya, dia ada anak dia cinta dengan orang miskin ni pun tak mau harta dia tu, nak berdikari, duk pembohong lagu tu tuan. Megah holding lah, datuk lah, Tan Sri lah. Padahal kat luar hidup merempat macam kita. Dalam filem ya nampak kaya, dalam drama ya nampak simple. Yang tu kita tak boleh pergi sangkut tuan. Itu semua benda yang haram hukum dia.
Kita main surau, kita pergi masjid tuan, sedangkan anak isteri kita kat rumah tak semayang, duk tengok benda tu tuan, percayalah kita akan dihisap di hadapan Allah, kita akan dipertanggungjawabkan. Kita tahu benda tu, melainkan kita bagi syarat. Apa nak tengok boleh, azan tutup semayang dulu, habis semayang baru buka balik. Sebab kita akan tanggung benda ni tuan. Okay? Jadi tolong jaga-jaga dengan benda ni. Jangan kita buat satu benda yang boleh melalaikan kita daripada menghadap Allah, terutamanya solat. Baik. Imam Nawawi rahimahullah pernah ditanya berkaitan permainan catur, sama ada haram ataupun harus. Maka beliau menjawab, sebahagian besar ulama mengatakan ia haram. Beliau pernah ditanya juga sama ada permainan catur dibolehkan atau tidak. Beliau menjawab, sekiranya permainan tersebut menyebabkan berlaku kelalaian menunaikan solat pada waktunya atau berlaku pertaruhan dalam permainan, maka hukumnya haram. Sekiranya tidak, hukumnya makruh sahaja. Begitu juga pendapat Imam Syafi'i, manakala pendapat yang lain tetap mengatakan haram. Ringan-ringan Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi pun tuan-tuan, dia tahu apa? Dia tahu makruh. Kalau harus pun okey dah. Harus buat tak apa, tak buat tak apa. Apa definisi makruh tuan-tuan? Buat tak dapat apa, tinggal dapat pahala. Itu definisi makruh. Daripada perkataan karaha. Maksud karaha ni benci. Benda yang dibenci. Kalau dia benci ni, kalau boleh tinggal, tinggal. Makruh ni dia dah dekat dah dengan haram. Hampir nak pergi ke haram dah. Maksudnya duduk ada kat bawah dah. Walaupun dibolehkan dalam keadaan makruh, kalau kita mampu tinggal, tinggal. Banyak lagi permainan boleh main tuan, daripada kita nak beli dam dengan catur tu. Tapi kalau benda tu dah terbiasa, memang anak-anak kita sendiri pun duk main tuan-tuan, kita kontrol waktu permainan dia. Jangan sampai terlanggar pada waktu solat. Kalau benda terlanggar, benda tu diteruskan, kita akan tanggung sama. Sebab hari ni kita dah faham dah. Bila disebut oleh Imam Syafi'i pertama dan disahkan oleh An-Nawawi. An-Nawawi ni sebenarnya tuan-tuan, dia adalah anak murid, dia adalah orang yang paling kuat dalam ulama Imam Mazhab Syafi'i. Banyak qaul dia tentang permasalahan dalam Mazhab Syafi'i. Jadi bila orang sebut Imam Nawawi ni tuan-tuan, semua orang akan terima apa yang dia kata. Sebab dia punya kalam dia punya perhukuman dia berdasarkan apa yang dia ambil daripada Mazhab Syafi'i. Kebetulan pula kena dengan kita. Walaupun di situ disebutkan pendapat lain tetap mengatakan haram. Jadi kita janganlah duk fikir, ya Allah, Islam ni catur pun haram tu. Tuan-tuan, tengok balik catur tu tuan-tuan. Catur tu merujuk kepada apa tuan? Dia ada king, dia ada queen, dia ada knight, dia ada kuda, dia ada yang tu, yang ni, dia ada askar depan tuan-tuan. Semua tu bukan merujuk, dia ada simbol-simbol kristianisasi. Dia ada simbol kristianisasi. Sebab tu benda tu dikatakan haram. Sebab benda tu tak ada kena mengenal dengan kita pun. Siapa dia kena buat macam tu, king, queen apa semua tu? Sebab tu ada simbol tu. Tuan-tuan kalau ada masa, kaji balik asal usul catur. Macam mana dianya boleh berlaku, macam mana permainan ni boleh dicipta. Sebab tu kita diminta untuk menjauhkan diri pada benda ni. Yahudi pula tuan-tuan, dia tengok apa yang dilarang oleh Islam, benda tu yang dia nak buat bagi orang Islam kalik. Okey, kalau dadu untuk judi, dia tahu mungkin ramai orang tak kahwin. Bila kata untuk judi guna dadu ni, dia ambil dadu, dia buat dam pula. Ni tak judi pun, bukan ada apa permainan. Siapa menang, siapa kalah, yang tu je. Tapi still menggunakan benda yang disebut oleh Nabi SAW, benda yang tak boleh. So kita pun, yang ni bukan judi, dam kot. Takkan dam pun haram ustaz. Ustaz ni tak boleh nak buka fikiran langsung. Sampai semua tak boleh. Orang lah ni kan. Mufti-mufti banyak dalam Facebook tuan. Buh satu isu, tengok sekali orang tiba bubuh. Mufti pun dia maki sedah gitu lah. Dia tak heran siapa ada lah. Bila Nabi kata tak boleh, Allah kata tak boleh, sebagai hamba, sebagai pengikut, apa yang perlu kita buat? Jangan buat. Sebab tu dalam agama ada benda yang dia kena sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar, kami ikut. Jangan tanya. Yang duk tanya tu yang duk jadi masalah. Yang duk jadi habis pecah belah orang apa semua sebab pertanyaan. Dia tanya lagi ada pula follower dia. Takkan dam pun tak boleh. Tu lah takkan dam pun tak boleh. Dia mula duk main. Saya akan wujud pula.
Orang hampa ni kita ada main teknologi lah apalah. Tu semua jenis mengaji dengan setan jadi gitu kan. Kalau mengaji dengan kitab dia takkan main benda-benda yang macam tu. Sebab tu kita kalau tuan-tuan beriman dengan Allah dan Rasulullah ni, bila kita belajar bab macam ni kita terima, okey tak boleh. Paling cantik apa tuan-tuan? Balik ambil benda tu kalau ada, tolong hilangkan benda rumah kita. Anak kita kalau dia tak nampak benda tu dia tak main. Jangan habaq kat dia. Ambil slow-slow, kita pergi sembunyi mana-mana buang ke, dia tanya, tak tahu, sehari dua dia sengat. Habis. Dia kira benda tu sebagai tak ada, dan jangan beli dah benda tu. Moga-moga walaupun benda ni kita rasa tak ada apa, tapi bila kita ikut, kita akan dapat keberkatan daripada Allah dan kita akan dapat ikut sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi tak bagi kita main dengan dadu. Tak susah pun sebenarnya kalau kita dengar dan kita patuh. Sami'na wa ata'na. Baik. Sebahagian besar ulama mengharamkan permainan catur berikutan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Yang bermaksud, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala, dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Jadi antara ulama, salah seorang dia Sufyan bin Waqi' bin Jarrah. Sufyan dan Waqi' bin Jarrah berkata, azlam itu adalah catur. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Dan bila dia ada ayat last sekali, wa antastaqsimu bil azlam. Azlam itu merujuk kepada catur. Sebab apa tuan-tuan? Dia satu permainan yang biasanya dia akan ada padanya perjudian. Jadi dia tak mau benda tu. Dia sebut juga, kalau di sini dia hamak kata azlam itu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Sebab batang-batang catur tu tuan-tuan, setiap karakter catur itu dia ada definition dia sendiri, yang mana definition dia tak kena dengan agama kita. Jadi ulama mengatakan bahawa catur itu adalah haram, disebut dalam Quran, dan ditambah pula oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, catur adalah permainan yang dimainkan oleh orang ajam, yang ini bukan bangsa Arab. Mana kata betul dah lah. Bila bukan permainan bangsa Arab, mana kata catur tu bukan main daripada Islam. Catur tu mungkin main daripada Rom dan juga Parsi, tapi dia lebih kepada Kristianisasi. Balik tuan-tuan kaji, tuan-tuan tengok. Kalau rasa malas kaji, lagi senang macam saya. Kita malas kaji lah. Oh tak boleh main lah, angkat limpak wang. Settle masalah. Kaji-kaji buat pening kepala. Tapi seronok lah kalau kita tahu, bila orang tanya kita ada hujah. Pasal apa catur tak boleh main? So kita tahu ini bukan permainan yang berasal daripada Islam. Ini adalah permainan yang melibatkan budaya Kristian, dan dia ada faktor-faktor dan juga definisi tertentu pada setiap batang buah dia, yang menyebabkan ulama bagi tahu. Jadi ulama amat haram tu main pada mana tuan-tuan? Apabila dia ambil daripada Al-Quran. Bukan dia sedap mulut hati dia yang nak kata benda tu haram, benda tu tak boleh. Tak, tuan-tuan. Semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi hukum bermain catur sama dengan hukum dia bermain judi. Kalau di sana ada pertaruhan, dan kalau tak ada pertaruhan pun, dia ada dua hukum. Hukum pertama, sebahagian ulama kata haram, dan dalam mazhab Syafi'i disebut sendiri oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaihima, kedua-duanya adalah makruh. Mana kata tak cantik jugalah, tak cantik lah. Dia ada benda makruh yang kita tinggal, yang kita kena beli. Contohnya makan bawang mentah. Tak ramai kita buat. Sebab apa? Dia berbau.
Tapi ada benda berbau yang kalau letak kita sapu tuan, apa dia? Derian. Makruh juga derian tu. Tapi takkan tak sapu tuan. So kita tengok pada keadaan lah. Kalau makruh yang boleh kita tinggal, kita tinggal lah. Kalau ke semua makruh kita boleh tinggal, itu paling baik. Tapi kalau tak boleh pun tuan-tuan, yang mana kita rasa benda tu tak ada kepentingan, kita tinggal lah. Kalau tiba-tiba tuan-tuan duk main catur, duk main damai, main lepas ni tak boleh main, tak mau main. Ada masalah, kot tak main catur, kena heart attack ke apa-apa, okey main lah. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak ada efek apa tuan-tuan, kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan perbuatan yang diminta kita dijauhi, insya-Allah kita akan terus mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Ada apa-apa soalan tak tuan? Tak nak bawa clear no? InsyaAllah. Baik, sama-sama kita sampaikan, mudah-mudahan penyampaian kita kepada orang yang tak ada pada hari ini dan menjadi satu saham kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi satu ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan. Mudah-mudahan orang boleh faham dan sama-sama kita mengambil manfaat daripada kebaikan, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.